Baik tuan-puan, kita boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu 'ala hadzal nabiyyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'da. InsyaAllah tuan-tuan, seperti biasa marilah sama-sama kita menyatakan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya sama-sama kita diberikan kesempatan, peluang serta taufik, yakni kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada di dalam majlis pengajian ilmu rutin mingguan kita. Setiap pagi Sabtu kita akan baca kitab Hidayatus Sibyan, dan insya-Allah tuan-puan malam ni ataupun pagi ni kita akan masuk tajuk baru, iaitu syarat sah orang yang melaungkan azan sekiranya dilantik oleh kerajaan. Sebelum daripada ni kita dah bincang 3 syarat sah orang yang melaungkan azan secara umum. Secara umum. Jadi tajuk kita ni dia agak santai, dia tak berapa tough sangat, jadi kita boleh ekspreskan tuan-puan. Tajuk yang kita perlu fokus kita akan detailkan, dan tajuk yang ringkas ataupun tajuk yang lebih mudah maka kita akan ekspreskan. Jadi antara tajuk yang santai dan lebih mudah iaitu tajuk azan, jadi kita boleh ekspres. Di minggu lepas tuan-puan kita dah bincang syarat sah orang yang melaungkan azan secara umum. Ada 3 syarat, iaitu Islam, mumayyiz, dan yang ketiga laki-laki. Pertamanya Islam, yang kedua mumayyiz, tidak disyaratkan balik. Kalau secara umumnya tidak disyaratkan balik, sekadar dia mumayyiz sah azan. Anak kita yang dah mumayyiz umur baru 7 tahun tetapi bacaannya betul. Yang ketiganya ialah laki-laki. Jadi 3 syarat sah melaungkan azan secara umum. Biar ini lebih spesifiknya ialah sekiranya orang yang nak melakukan azan itu dilantik oleh imam ataupun dilantik oleh kerajaan, terbagi kepada 6 syarat. Baik. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, maka jika ada ia, yakni ia orang yang nak melakukan azan itu didiri akan dia, yakni dilantik akan dia, akan orang yang nak melakukan azan itu bagi keduanya, yakni kedua azan iqamah oleh imam. Jadi orang yang dilantik oleh imam. Jadi imam ini maksud dia adalah qadhi ataupun pemerintah. Maka iaitu 6 syarat. Jadi kesimpulan tuan-puan tajuk dia sekiranya iman yang dilantik oleh pemerintah mesti menepati 6 ciri ataupun mesti menepati 6 kriteria ini. Yang pertamanya daripada 6 syarat atau 6 ciri ataupun 6 kriteria muazzin yang dilantik oleh kerajaan. Pertamanya ialah Islam. Keduanya ialah akil. Keduanya mesti sempurna akal. Orang yang gila tak sah azan. Orang yang gila tak sah dilantik menjadi muazzin, menjadi Bilal sekiranya dia gila. Ketiganya daripada 6 syarat balighun, balik. Ini syarat lebih ketat apabila dia dilantik oleh pemerintah. Dilantik oleh kerajaan mesti balik. Kalau secara umumnya muazzin ataupun orang nak lakukan azan, sama ada azan masuk waktu dan azan nak mendirikan sembahyang, mumayyiz dah sah. Sebab itulah kalaulah kita ada anak yang belum balik tapi bacaan dia bagus, kita boleh suruh dia melakukan azan untuk i'lan masuk waktu ataupun melakukan azan untuk mendirikan solat walaupun dia belum balik. Tetapi kalaulah untuk dilantik menjadi muazzin, menjadi Bilal, maka mesti syarat dia balik. Syarat dia sampai umur.
Yang keempat, dia mudah tuan-puan kita ekspreskan. Yang keempat daripada 6 syarat ataupun 6 kriteria orang yang nak dilantik oleh kerajaan sebagai muazzin, sebagai Bilal ataupun sebagai panggil Bilal lah. Keempatnya, orang yang kepercayaan. Ini ada tambahan yang lebih ketat sedikit tuan-puan. Orang yang kepercayaan. Yang ini orang yang adil, bukan fasik. Orang yang kepercayaan ni dipanggil orang yang thiqah, orang yang boleh dipercayai, orang yang boleh harap. Orang yang boleh harap, orang yang adil. Bahasa spesifik dia, orang yang adil. Sebab dia punya standard di dalam agama tuan-puan. Islam kita ini ada beberapa standard di dalam agama kita. Umumnya Islam, tetapi dia ada kelas ataupun ada standard yang telah ditetapkan. Ada yang pertamanya yang paling terbaiknya ialah Islam yang adil. Yang keduanya ialah Islam yang tidak adil dan tidak fasik. Dan ketiganya ialah Islam yang fasik. Itu yang paling bawah. Yang paling bawah ialah Islam tetapi dia fasik, status dia ataupun standard dia. Fasik, yakni orang yang banyak melakukan dosa besar. Orang yang banyak melakukan dosa besar ataupun mengekalkan dosa kecil dan melakukan dosa besar, meninggalkan solat. Jadi dia dinamakan apa? Dinamakan fasik. Orang yang fasik tetapi tetap dia ini Islam. Dia tak kufur, akidah dia tetap ada. Cuma pelaksanaan syariat dia abaikan, dia tinggalkan secara sengaja, maka dipanggil dia ini orang Islam tetapi yang asi, yang melakukan maksiat, melakukan maksiat, iaitu meninggalkan perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil Islam yang asi, yakni Islam yang melakukan dosa besar. Standard dia ataupun status dia dipanggil fasik. Yang kedua, bawah sekali ialah fasik. Yang kedua, apabila dia bertaubat, orang yang fasik tadi apabila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan belum bertaubat ni tuan-puan, dia kena ada iddah untuk dapat status yang adil. Iddah dia selama setahun. Dalam masa setahun dia tidak mengulangi kesalahan yang dia taubat tadi, maka tempoh setahun ini dia berada di dalam standard orang yang tak adil dan tak fasik. Apabila habis tempoh iddah setahun, barulah dia dinamakan orang yang adil. Sebab itulah secara umum standard kita ada 3. Pertamanya orang yang bawah sekali orang yang fasik. Yang kedua, apabila dia bertaubat kepada Allah dengan mengikut syarat-syarat taubat yang sempurna, rukun taubat yang sempurna, maka dia orang panggil dilulus ataupun dia panggil sempurna taubat dia, maka dia berada dalam kategori ataupun dalam standard orang yang tak fasik dan tak adil. Kalau kita belajar munakahat tuan-puan, orang ini sah menjadi wali. Kerana wali nikah untuk menikahkan anaknya tidak disyaratkan adil, tetapi syarat dia hanya lebih ringan sedikit daripada saksi, iaitu dia tak fasik walaupun dia tak adil. Tak fasik dan tak adil sudah boleh menjadi wali nikah untuk mengakad nikah anaknya atau mengakad nikah walinya. Baik. Yang ketiga tuan-puan, standard yang ketiga apa dia? Dipanggil orang yang adil. Orang yang adil inilah yang tertinggi standard di dalam agama kita. Maka apabila kita bertemu di dalam istilah kitab orang yang thiqah, orang yang kepercayaan, orang yang adil. So orang yang adil, orang yang tidak melakukan dosa besar, orang yang tidak fasik. Baik. Tapi kalau orang yang fasik, dia sah azan. Bukan makna orang tak fasik, orang fasik ni tak sah azan. Sah azan orang fasik. Dan apabila sah azan, maka sunat kita jawab. Jangan orang fasik azan kita tak jawab. Kenapa kita kata jawab buat apa? Yang ada azam itu fasik, semayan pun tak, dia hanya azan sahaja. Kerja dia semayan pun jarang-jarang, tak rajin saja dia semayan, tikan nombor ekor, berjudi, tu je kerja dia. Maka tuan-puan, walaupun fasik dia, tapi kalau dia azan, sah azam dia.
Dan sunat jawab azan orang yang fasik. Kenapa sunat jawab? Mudah saja kunci dia. Apabila azannya sah, maka sunat kita jawab azan. Itu saja. Sebab ada isu tuan-puan, ada isu, ada komentar orang mengatakan bahawa kalau fasik azan tak perlulah nak jawab. Ini komentar-komentar ini perlu kita tengok kepada dasar dia. Dasar dia tu, adakah sah azan dia? Sebelum kita nak kata tak sunat jawab. Kalau azan dia sah, maka sunat jawab. Jadi status azan orang fasik sah, tak perlu azan lain. Apabila sah tu tak perlu azan lain, dan apabila sah maka sunat jawab walaupun status dia fasik. Walaupun semayan jarang-jarang, ataupun semayan tak pernah tinggal, tapi semayannya tak sah. Ingat tuan-puan, yang tak nampak sekarang ni, yang hidden daripada pandangan mata orang yang melakukan ibadah, ialah dia tak pernah checklist, tak pernah cakna kepada perbuatan sembahyang dia. Dia hanya rajin mendirikan sembahyang. Ini bahaya juga. Sebab sembahyang yang tak sah dinamakan orang yang tak sembahyang. Dan kalaulah dia tak qada, haram ke atas dia. Dan termasuk dia meninggalkan perbuatan yang diperintah oleh Allah Ta'ala secara sengaja. Kita pernah sebut sebelum daripada ini tuan-puan, termasuk golongan orang yang sengaja meninggalkan sembahyang, hukum dia dosa besar, status dia fasik. Kenapa? Salah satunya ialah orang yang sengaja tidak mencari ilmu sehingga sah sembahyangnya. Dia solat, tetapi solat dia tak sah. Kenapa tak sah? Kerana tidak membetuli tata cara, tidak mengikut tata cara yang ditetapkan oleh fuqaha, menyebabkan sembahyang dia tak sah. Apabila sembahyang dia tak sah, statusnya orang yang tidak pernah mendirikan sembahyang, walaupun dia solat 50 tahun tak pernah tinggal. Tetapi di sisi Allah, bukan di sisi kita, di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia ini termasuk orang yang meninggalkan sembahyang secara sengaja. Kenapa sengaja? Dia sengaja mencari ilmu, sengaja mengabaikan mencari ilmu yang asal sehingga sembahyangnya tidak sah. Termasuk dalam sengaja dia mengabaikan ilmu asas sehingga sembahyang dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini termasuk sengaja. Baik, saya tertupan. Tetapi kalau nak dilantik oleh imam, nak dilantik oleh qadi, nak dilantik oleh pemerintah, maka dia lebih ketat. Tak boleh lantik orang fasik menjadi Bilal. Kena lantik orang yang adil ataupun orang yang kepercayaan, orang yang boleh diharap, orang yang amanah. Baik, seterusnya tuan-puan, syarat ataupun kriteria yang kelima. Dia ada 6 sahaja. Baik, yang kelima, yang keempat, orang yang kepercayaan. Jadi nak lantik jadi Bilal, syarat kriteria keempat, orang yang kepercayaan, orang yang adil, yang tak fasik. Kelimanya daripada 6 syarat muazzin yang nak dilantik oleh imam ataupun oleh pemerintah, laki-laki. Ini syarat umum. Tak sah perempuan dan tak sah khunsa. Keenamnya, mengetahui dengan waktu. Keenamnya, syarat last sekali, mengetahui masuk waktu. Mengetahui dengan masuknya waktu. Kalau dia azan di luar waktu, maka tidak sah azan tersebut. Dia kena orang yang tahu, orang yang pandai mencari tanda masuknya waktu. Kalau orang yang tak tahu macam mana masuk waktu, tidak boleh dilantik menjadi Bilal ataupun menjadi muazzin. Baik, saya tahu tuan-puan, itulah dia 6 syarat ataupun 6 kriteria orang yang nak dilantik oleh iman menjadi Bilal ataupun menjadi muazzin. Pastikan cukup 6 syarat ini, maka sah lantikan Bilal ataupun muazzin oleh imam ataupun oleh pemerintah ataupun oleh qadi. Dan seterusnya kita nak bincang tajuk baru, iaitu syarat sah lafaz azan dan iqamah. Ini juga simple tuan dan mudah sahaja, sebab kita majoriti kita dah tahu lafaz azan dan lafaz iqamah. Cuma kita panggil just nak recall balik, just nak ulang balik, nak refresh balik sahaja. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan disyaratkan bagi lafaz ban, yakni lafaz azan dan iqamah itu 5 perkara. Dalam kitab lain ada 6. Ini mudah saja. Jadi syarat
sah, kita nak mengucapkan lafaz yang bernama azam dan iqamah. Macam mana cara dia? Cara untuk kita nak ucapkan lafaz azam, cara untuk kita ucapkan lafaz iqamah, ada 6 syarat dalam kitab yang lebih besar. Dalam kitab kita ni ada 5 syarat saja. Baik, syarat pertama, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, pertama daripada 5 syarat mengucapkan lafaz yang bernama azan dan iqamah, apa dia? Tertib, yakni mengikut susunan yang disusun oleh syarak. Tertib ni, susunan ini antara sekalian kalimah keduanya azan dan iqamah. Kena kalimah demi kalimah, susunan demi susunan. Kalimah, satu-satu kalimah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kena ikut susunan yang betul, tak boleh langkau, tak boleh skip. Itu dia punya syarat pertama. Kalau syarat dalam kitab lain tu apa? Antaranya kitab Sulam Musibiyam, dia menyebut pertamanya mesti menuturkan di dalam bahasa Arab. Mesti menuturkan di dalam bahasa Arab, dan betulkan juga segala nahu ataupun segala kita panggil apa nama ini, grammar dia, betulkan. Itu kita dah tahulah, kita dah tahu standard macam apa nama ni, bacaan lain juga kita tahu. Cuma sebab tu dalam kitab ni dia tak menekankan, sebab itu kita dah maklum dari sudut bacaan itu kena ikut dia punya standard dia, dari segi orang panggil apa tu, bacaan hurufnya jangan bertukar, jaga dia punya tata bahasa ataupun dia punya hukumnya, itu standard yang kita perlu follow. Baik, jadi dia tak tekan di sini. Yang pertama, tertib antara sekalian kalimah keduanya, iaitu mengikut susunan antara sekalian, ini kesemua kalimah yang ada di dalam azam dan yang ada di dalam iqamah. Keduanya berturut-turut. Ni. Jadi walaupun dia tak tekankan, tak fokus kepada cara sebutan, yang tu kita kena jagalah tuan-puan. Kalau sebutan tak betul maka tak jadi azam lah. Walaupun dalam kita syarat 6 syarat ni ataupun 5 syarat ni dia tak fokus kepada cara sebutan yang betul, tapi kita kena jaga asas dia. Kadang-kadang ucapan kita tak menjadi tak betul huruf, maka tak sah, tak jadi azan. Kena ingat balik bacaan apa nama ni, sebutan itu, jaga dia punya sebutan huruf, jaga dia punya syaddahnya, jaga dia punya makhrajnya, jaga dia punya hukum asasnya, itu jaga. Macam contoh tuan-puan, Allahu Akbar, jadi ak tu kena jaga, jangan bertukar huruf aq, jangan jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi dia bertukar huruf kaf dengan huruf qaf, maka tidak jadi azan. Kenapa? Kerana huruf azan bukan qaf tetapi kaf. Allahu Akbar. Itu standard biasa, walaupun tak ditekankan di sini, kita kena jaga yang tu. Jadi asha. Jadi ash ni dia tidak ada syaddah, dia mati. Jangan kita kata asha. Setengah orang dia berdal aja, dia azam ni dia minat saja azam. Ramai orang minat azam tetapi dia tak minat nak belajar. Ini problem kita tu. Kita masa sebut sebab kita biasa dengan orang azam, dia minat azam, dia suka azam dan dia minat ikut lagu, tetapi dia tak berapa minat untuk mencantikkan setiap sebutan huruf dia supaya jadi azan. Jadi kalimah kena jaga huruf azan. Sebab azan itu nama, diri dia kena jaga setiap satu-satu huruf. Kalau Allahu Akbar, dijaga semua huruf Allahu Akbar ada 8 huruf. Begitu juga ash tu, dia shin itu dia tidak ada syaddah, dia sukun atau dia mati. Ashha, bukan ashha. Ada orang kata ashha, ada orang kata asyhadu an la ilaha illallah. Nak waqaf mesti waqaf huruf, waqaf dengan huruf, jangan waqaf buan huruf. Ini saya sangat menekankan di sini. Tuan guru saya sangat menekankan
apabila waqaf, mesti waqaf walaupun waqaf tu kita mati, tapi mati jangan buang huruf. Jangan buang huruf. Mati itu mesti nyatakan huruf apa yang dimatikan. Sebab itu asyhadu an la ilaha illallah. Hak di belakang tu kita matikan. Tapi jangan hilang hak. Itu kena jaga tu apa. Jadi benda tu kita tak fokus dalam syarat ini. Walaupun tak fokus dan syarat, tapi kita kena jaga kerana dia menjadi asas kepada azan itu. Kalau tak, dia tak dinamakan azan. Dia bertukar huruf lain, tak dinamakan azan. Asyhadu bukan azan. Asyha bukan azan. Ada orang kata asyhadu dulu. Asyhadu an la ilaha illallah bukan azan. Ada orang kata asyhadu an la asyha pun bukan azan. Dia kerana bukan huruf ha di situ, huruf ha. Asyha. Asyhadu an la. Asyhadu an salah. Jangan izharkan nun. Tak. Nun dia masukkan terus. Nun dia akan masukkan terus dalam lam. Asyhadu an la. Asyhadu an la ilaha illallah. Tu bertinggal hak. Itu juga asyhadu. Asyhadu an, tepat yang idghan, tepat yang ghannah ataupun tepat yang dengung, kita dengungkan sekadar 2 rakaat. Asyhadu an dengung, tepat yang dengung. Asyhadu anna Madarra tu. Jangan Muhammadan. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Juga tak betul, tak dinamakan azan. Kena jaga perkara-perkara asas tersebut. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Hayya. Ha bukan ha. Hayya. Hayya. Itu pun latihan dalam kelas yang berbeza. Tuan-tuan, kelas hari ini kita fokus kepada terma yang lain. Okey, terma yang tak sebut yang asas itu. Jadi hayya. Hayya 'alas salat. Boleh panjang. Panjang pada huruf. Dia tidak ikut tajwid. Ni dia berbeza. Azan tuan-puan, dia tak boleh khilaf dengan ulama tajwid. Dia kena ikut fiqh. Azan panjang tak ikut urut panjang tajwid. Kita boleh ikut huruf. Ni fiqh ni dia kira panjang huruf, tajwid dia kira bilangan harakat. Di sini tuan-puan, apabila fiqh maka diraikan ulama fiqh, maka lebih boleh dipanjangkan walaupun lebih daripada 14 harakat. Pada uruf, dia kira uruf. Jangan panjang sangat lebih pada uruf, tak boleh, tak sah. Kena ulang balik. Tu jangan tarik panjang sangat. Panjang tu pada harakat ke tidak? Bukan, tak kira pada harakat. Dia kira pada fiqh. Kerana ini termasuk bidan fiqh. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Begitu juga hayya 'alal falah. Hak depan tu, hak belakang tu. Hayya 'alal falah. Waqaf ha. Yang tadi salah, hayya 'alas salah. Ha. Hayya 'alal falah. Itu waqaf dengan ha, waqaf dengan ha. Baik, serta tuan-puan, itu contoh yang tidak diberi, yang tidak difokus dalam kitab kita ini, kita jaga. Terus kepada syarat yang kedua. Pertama, serta tuan-puan. Pertama, mesti tertib ikut susunan. Tak boleh langkau, tak boleh skip. Kalau terlupa pun kena gustan balik. Terlupa kena gustan balik. Sebab dia tak boleh nak tertib, tak boleh nak skip. Dia kena susunan. Dan keduanya daripada 5 syarat. Berturut-turut antara sekalian kalimah. Di antara kalimah tu tuan-tuan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satunya tertib, yang kedua mesti berturut-turut. Apa maksud berturut-turut? Tidak boleh berterusan. Asal di makna berturut-turut ni secara berterusan, tidak boleh diselangi dengan perkataan yang lain antara kalimah dengan kalimah yang lain, dan juga tak boleh diselangi dengan masa yang lama pada uruf. Jangan dia yang lama. Hayya 'alas salah. Lama dia berhenti sebelum dia ambil hayya 'ala falah. Lama itu lama pada uruf, dengan tidak ada hajat. Kalau lama kerana dia ingat lepas hayya 'alas salah ni apa, dia lupa. Itu dibenarkan. Tak terpu, tak terbatal. Tapi kalau lama ataupun dia bercakap, dia masukkan perkataan lain sambil-sambil duk azan bercakap, orang tanya dia jawab, kena mula balik. Kenapa? Kerana putus mualat azan, mesti mula Allahu Akbar balik. Tu. Settle. Yang ketiga, kita ekspreskan tuan-puan sebab mudah saja. Yang ketiganya dengan suara. Nyari itu maksudnya koik pada suara. Dengan suara yang nyaring, yang jahar, yang kuat. Jika bagi jamaah, jika bagi azan secara jamaah. Jika sembahyang jamaah, maka azan dia untuk sah ini sekurang-kurang mesti didengar kepada seorang makmum. Ini syarat sah azan. Apabila azan untuk kita nak sembahyang jemaah, nak mendirikan sembahyang jemaah, maka level suara kita jahar ataupun kuat ataupun nyaring, qadar mana level nyaring? Adakah qadar suara seorang diri kita dengar? Tidak. Mesti level suara nyari itu didengar oleh seorang makmum yang akan sembahyang berjemaah bersama-sama. Tak, walaupun jemaah lain tak dengar, kerana suara kita perlahan saja. Tak perlu pakai mic, kerana kita nak sembahyang jemaah tak ramai. Pakai mic itu untuk iklan masuk waktu. Kalau iklan masuk waktu, maka kita suara yang boleh didengar oleh lebih ramai orang. Kenapa? Kerana untuk pastikan bahawa lebih ramai orang mendengar masuknya waktu. Baik, settle. Mudah saja ini. Yang keempat, masuk waktu sembahyang fardu. Syarat yang keempat, masuk pastikan telah masuk waktu sembahyang. Syarat keempat ni masuk waktu, yakni telah masuk waktu sembahyang fardu. Pastikan kita nak azan masuk waktu, pastikan waktu masuk terlebih dahulu. Melainkan yang boleh kita azan awal sebelum masuk waktu dah kita boleh azan, apa dia? Iaitu melainkan ban, yakni melainkan azan subuh, maka masuk waktunya waktu awal, bukan waktu sembahyang. Waktu untuk kita azan lawan daripada ini mula daripada tengah malam. Yang ni lepas je pukul 12 kita dah boleh azan untuk orang panggil azan untuk get maklum kepada orang lain, get ready bahawa subuh akan masuk. Biasanya orang akan azan pada pukul 4.30. 4.30 orang azan. Tengoklah dia boleh azan berapa kali. Ada kadang-kadang dia azan pukul 4. Lepas tu pukul 4.30 dia azan. Lepas tu tunggu masuk waktu, dia akan azan pukul 6. Ada orang tak tahu tuan-puan, sebab jarang orang buat. Sekarang ni jarang ada orang buat. Azan pukul 4.30 dia bangkit sembahyang pukul 4.30. Dia tak tahu. Dia tak tengok jam dah. Sebab itulah azan iklan ni dia tak azan subuh saja. Dia tak disyaratkan as-salatu khairun minan naum. Tak ada lafaz taswib itu. Tidak disunatkan lafaz taswib. As-salatu khairun minan naum. Tidak ada. Baik, settle. Yang kelima. Yang keempat. Dan kelima. Last kali. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala.
Dan kelima daripada 5 syarat sah lafaz azan dan iqamah, apa dia? Ini antara isu yang praktikal. Ada orang tanya, apa dia tuan-tuan? Ketiadaan dihubung akan dia, akan azan dan iqamah itu atas yang ni atas azan, yang atas ban, yang atas ban, yang ni atas azan orang lain. Ni syarat yang kelima ni, yang agak praktikal. Yang lain tu mudah saja. Yang kelima ni tuan-puan, ada isu orang tanya, saya tak ingat bila orang tanya, dia kata boleh dah azan berduet? Kan ada trend hari ni azan berduet di kalangan qori-qori. Qori-qori ni dia nak buat, tak kisahlah dia buat apa, TikTok dan sebagainya, bagus dia buat, cuma dia tak boleh nak buat satu benda yang bid'ah. Walaupun azan duet ni pernah dibuat oleh zaman Turki dulu, tapi sebenarnya ulama bantah. Azan berduet banyak sebenarnya kalau kita tengok dalam YouTube tuan-puan, biasa dilakukan oleh qori-qori. Qori ni dia nak test ataupun dia saja-saja untuk dia nak orang panggil apa, exercise, dia nak berlatih. Dia akan buat azan berduet sama-sama dia orang. Apa maksud azan berduet tuan-puan? 2 orang ataupun 3 orang. Biasa buat 2 lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu dia sambung lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kawan dia sambung. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dia sambung balik. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habiskan. Kemudian kawan dia sambung balik. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah, kawan dia sambung balik. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Kemudian kawan dia penutup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tutup dengan La ilaha illallah. Dia tutup. Apa hukum azan berduet? Jawab dia tuan-puan, azan berduet tak sah. Tak boleh buat azan berduet. Bahkan dilarang buat azan bahkan dilarang. Dalam setengah kitab menyebut larang azan berduet. Kenapa larangan? Kerana dia termasuk perbuatan yang tidak sah. Kenapa tidak sah? Kerana syarat sah melaungkan lafaz azan yang kelimanya tidak dibenarkan. Apa yang tidak dibenarkan? Untuk menyambung, dihubung ni sambung, menyambung akan azan itu atas azan orang lain. Tak boleh nak sambung azan orang lain. Hanya disyaratkan, setengah kitab tuan-puan disebut dalam versi yang berbeza, gaya bahasa yang lain disebut macam mana, disebut syarat sah lafaz azan hanya dibenarkan seorang yang mengucapkan lafaz azan, tak boleh disambung oleh orang lain. Kalau mati ataupun dia pengsan, ataupun dia tiba-tiba rebah, maka orang lain kena sambung, tak perlu sambung, mula balik. Contoh Tok Bila sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, tali sambung. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak boleh sambung dah dia. Sama ada dia pengsan ke ataupun dia tak boleh sambung, tak ada suara, hilang suara, maka orang lain pergi sambung. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak sah. Mesti orang lain mula balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, saya tuan-tuan. Kedua, jadi 2 isu di sini. Isu pertama berduet tak sah. Isu yang kedua, sambung azan orang lain yang ada masalah. Sama ada orang lain mati, orang lain pengsan, ataupun orang lain tidak ada suara. Dia tak boleh nak sambung, hilang suara. Maka datang Bilal baru, datang azan baru ni, orang azan baru, dia kena mula balik. Tak boleh sambung. Baik, 2 isu. Isu pertama berduet juga tak sah. Isu yang kedua sambung juga tidak sah. Settle. Dan ditambah pada iqamah. Syarat sah iqamah. Jadi syarat sah iqamah ada 7 dalam kitab lain. Dalam kitab ni sepatut ada 6 lah. Sebab tu dia kata ditambah. Kerana syarat sah azan 5 ditambah 1 lagi.
dan ditambah pada iqamah. Apa dia? Syarat sah iqamah tambah satu. Ketiadaan penceraian yang panjang pada uruf antara iqamah dan antara sembahyang. Jadi syarat tambahan satu je. Jadi syarat sah iqamah ni satu, maksud tambah satu ni yang lain sama dengan azan. Jadi jadi 6 lah. Apa dia tambahan yang kena tambah? Iaitu tidak apabila azan dengan nak solat oleh imam, jangan diselangi dengan masa yang lama. Jangan kita tunggu masa lama baru nak mula solat. Kalau lama ni, lama pada apa? Lama pada uruf. Macam mana nak kira lama pada uruf? Ulama kata muat ataupun sempat untuk kita sembahyang 2 rakaat yang ringan. Apa maksud 2 rakaat sembahyang ringan? Antara iqamah. Contoh tuan-puan, bila iqamah, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dia beza tuan-puan, azan sunat berlambat-lambatan. Kita akan bincang minggu depan sunat, apa perkara sunat ketika azan. Ini pun kena jaga tuan-puan. Kadang-kadang apabila dia tak tahu sunat, maka dia akan hentam. Jadi azam sunat secara berlambat-lambatan, jangan ekspres. Dan iqamah sunat secara cepat. Maksud cepat tu jangan cepat sampai tak jelas bacaan dan tak jaga tata bahasa. Ya, maksudnya cepat tak berlambat-lambatan macam azan. Setengah orang dia iqamah berlambat-lambatan macam azan, itu tak sunat. Bukan tak sah, tak sunat saja. Tu beza di antara syarat sah dengan sunat. Itu dia beza. Kalau sunat ni tuan-puan, kalau iqamah ni sunat dia ekspres. Jangan buat lambat macam azan. Setengah orang tu iqamah pun lambat. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia macam azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Lambat. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah. Iqamah ni bukan azan. Iqamah lambat. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Iqamah ke azan? Iqamah tak sunat secara tartil ataupun berlambat-lambatan. Dia sunat secara hadar, sunat secara cepat. Tu. Jadi apabila lepas saja di iqamah, maka antara selesai iqamah nak mendirikan solat oleh imam, jangan lama. Kalau lama terputus, maksudnya kena qomat balik. Ini syarat tambahan iqamah. Tak boleh diselangi dengan masa yang lama pada uruf. Tak boleh diselangi dengan masa yang lama pada uruf. Kira masa tu sempat apa? Ulama menyatakan jangan cross ataupun jangan tunggu masa lama tu sekira-kira sempat mendirikan solat sunat 2 rakaat yang ringan. Apa maksud 2 rakaat yang ringan? Iaitu sembahyang sunat 2 rakaat secara bacaan yang wajib tanpa baca sunat. Fatihah tanpa baca surah lazim. Baca Fatihah secara tartil, maksud secara sederhana, tak berlambatan, tak cepat sangat. Sederhana. Kemudian dia rokok, dia tak baca sunat. Rokok Allahu akbar subhana rabbiyal azim, dia tak baca. Rokok yang wajib saja, i'tidal wajib, tunduk sujud yang wajib, tak lama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, dia tak baca. Kenapa? Kerana dia buat yang wajib tu, dia panggil sembahyang sunat yang ringkas. Dia hanya buat yang wajib. Kemudian dia tayat akhir juga dia tak baca yang sunat, dia baca wajib. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu at-tahiyyatu lillah. Kenapa dia baca yang wajib? At-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi as-salihin, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian habis.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia hanya bacaan yang wajib berapa minit? Contohlah 2 rakaat ini tuan-puan, lebih kurang contohlah 2 minit lebih ataupun 3 minit. Maka kalau qamat itu nak boleh mendirikan solat berlalu masa 2 minit, contoh 2 minit, maka terputus mesti qamat balik. Itu tambahan dia. Tambahan iqamah. Tak boleh ada perceraian masa yang panjang antaranya antara iqamah dan sembahyang. Baik. Dan sunat. Ni masuk tajuk baru tuan-tuan. Tengok ni tajuk baru ni, kita tengok masa sekarang 10.47. Okey. Sekejap kita nak tengok, nak mula minggu depan ataupun kita nak baca hari ni. Ni tajuk baru. Tajuk baru apa dia tuan-tuan? Kita nak masuk tajuk baru, iaitu perkara sunat. Perkara yang sunat bagi orang yang nak melafazkan azan dan juga iqamah. Apa yang perlu dia buat? Jadi sah dah settle. Kita dah settle tuan-tuan, orang yang nak melakukan azan, kita dah tahu siapa yang boleh melakukan azan. Yang kedua, syarat mengucapkan lafaz ban ataupun lafaz azan kita dah tahu. Jadi syarat mengucapkan lafaz azan itu syarat sah. Kalau tak sah, kena ulang balik. Yang kita nak bincang ni tambahan pula, iaitu perkara sunnah. Bukan perkara yang wajib, bukan perkara sah. Maksudnya kalau tak buat ni sah azan, cuma tak dapat pahala sunat. Itu saja. Kita tengok. Kita baca sikit lah tuan-puan. Kita baca sikit, masa masih ada sikit lagi. Masa masih ada, kita berhenti sebelum pukul 11. Sikit lagi kita baca. Dan kemudian perkara sunat ni kita akan sambung minggu depan. Minggu depan kita bereskan. Sebab minggu depan ni semuanya berkaitan dengan perkara sunat. Mudah saja kita boleh ekspreskan. Sebab kita nak fokus balik tuan-puan, tajuk besar kita, syarat sah mengucapkan rukun sembahyang. Itu antara topik yang paling penting dalam bab sembahyang. Itu yang kita nak fokus. Iaitu babu fi arkanis salat. Ini antara benda yang kita nak fokus dan kita nak detailkan, sebab dia menjadi kunci kepada kejayaan dan kualiti sembahyang kita, iaitu cara praktikal untuk kita buat satu demi satu rukun. Satu rukun demi satu rukun, kita nak pastikan bagaimana terma dan cara untuk kita implement setiap rukun. Itu antara benda yang paling penting untuk kita jaga. Jadi tepat yang kita laju, kita akan lajukan. Kita baca sikit, kemudian kita sambung minggu depan. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan sunat. Dan sunat, jadi tajuk dia, tuan-puan saya ulang balik, tajuk besar dia perkara sunat bagi orang yang nak azan dan iqamah. Apa sunat dia? Sunat dia buat. Dan sunat, keadaan orang yang azan dan iqamah itu elok suaranya. Ini tambahan sunat. Sunat kita pilih kalau semuanya bacaan cantik. Tapi siapa yang kita nak lantik Bilal? Siapa yang kita nak minta dia jadi azan? Dia yang melakukan azan. Sunat iaitu orang yang suaranya merdu. Suaranya merdu berbanding orang lain. Jadi lantik dia, minta dia jadi azan. Jadi muazzin. Sunat keadaan orang azan dan iqamah itu elok suaranya. Jadi suaranya suara yang merdu berbanding orang lain. Suara sedap. Dan deras ia. Yani deras, yani nyaring suaranya. Suaranya suara yang jenis nyaring. Suara dia ni suara yang nyaring berbanding orang lain. Kan suara kita tak sama. Ada orang suara tu okey, suara grade B, ya contoh tak mampu A pun B.
tetapi dia tak lantan, suara dia tak boleh up, dia stop suara dia, suara dia tak boleh nak lonjak, dia tak walaupun tak ada merdu, tapi nyarim dia tu dia tak boleh nak melantun. Maka kalau ada orang yang lebih nyaring suara dia, lebih melantun suara dia, maka sunat kita ambil. Sebab apa tuan-puan? Sebab azan ini, terutamanya azan masuk waktu, kita sunat melaunkan, menyaringkan azan. Maksudnya sunat jaharkan azan. Selagi kuat, lagi afdal. Lagi kuat, lagi afdal. Kita nak, sebab apa? Sebab kita nak lagi jauh suara itu pergi. Lagi afdal. Sebab tu apabila kita melakukan azan, kalau boleh lagi nyaring, lagi afdal. Supaya apa? Supaya lagi banyak saksi-saksi yang lagi banyak makhluk yang akan menjadi saksi di akhirat kelak. Mereka yang mendengar azan kita, itulah dia orang yang akan menyaksikan ibadat kita ataupun azan kita di akhirat kelak nanti. Dan seterusnya. Dan suci ia orang yang azan itu. Ini nombor 2. Pertama, suara sedap dan nyaring. Yang kedua, dan suci ia daripada 2 hadas. Dan najis. Banyak tuan-puan senarai dia, banyak. Banyak lagi ni. Ini nombor 2 apa dia? Nombor 2, dan suci ia orang azam tu daripada 2 hadas. Dan najis. Tidak ada najis. Maksudnya di badan dia tak ada najis. Kecing dah basuh dah, tuan-puan, berak dah basuh dah. Lepas tu pula ambil wuduk. Azan kena ada wuduk. Azan kena suci daripada najis. Azan kena suci daripada najis. Baik, kalau orang azan tu ada orang buat ni. Bukan untuk Bilal. Bukan budak saja. Kalau budak di tahfiz ni tuan-puan, budak-budak di pondok ni memang biasa je dia buat perangai ni. Dia Tok Bilal, dia dilantik, maksudnya kan budak-budak di sekolah ni kan kita dah bagi tugas. Azan maghrib orang ni, azan subuh orang ni, azan isyak orang ni. Jadi apabila time dia nak azam, dia pergi azam. Lepas azan nak solat pun dia pergi ambil wuduk. Lepas azan ni, kemudian dia nak solat, dia pergi ambil wuduk. Dia baru dia solat sunat, barulah dia qamat. Orang tanya kenapa ambil wuduk? Dia kata tak ada wuduk lagi. Lepas tu azan tak apa, dia kata tak ada wuduk pun azan tak haram. Pandai dia. Jadi sunat tuan-puan memang sah. Azan tak ada wuduk sah, tetapi sunat dapat pahala. Azan ada wuduk. Kenapa? Azan yang tidak ada wuduk makruh hukum dia, dan kata ulama ternafi pahala. Makruh dan ternafi pahala, rugi. Kita nak pahala tu. Sebab tu ada orang cincai je, dia tahu hukum, dia kata tak apa, tak ada wuduk pun sah. Dia kira sah saja. Dia bukan nak kira nak pahala ekstra, tak. Jadi sah azan tak ada wuduk, tetapi makruh dan ternafi pahala. Baik, yang ketiga. Apa sunat yang ketiga? Kita tengok yang ketiga, sunat yang ketiga. Dan ketiganya, dia tak ada nombor lah, kita buat. Dan lagi, bukan dan, lagi dan suci ia daripada 2 hadas dan najis. Di 2 hadas ni mana hadas kecil dan hadas besar. Jangan dia berjunuk, tak mandi wajib lagi, azan. Maka makruh. Lagi adil ia. Ni yang ketiga. Tambahan yang ketiga. Lagi adil ia orang azam tu. Orang azam tu sunat, dia adil. Dia fasik ni tak sunat. Sebab tu orang fasik, orang tak tolak dia azam. Kalau orang kenal dia ni fasik, dia ni semayang jarang-jarang, fardu ain pun tak lepas, bahaya. Orang fardu ain tak lepas ni orang fasik tuan-puan. Bahaya, sebab ibadat dia banyak ibadat yang tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab asas fardu ain dia, standard fardu ain dia tak lepas. Ni bahaya.
tu kena kempen lah kawan-kawan kita, selamatkan mereka, selamatkan keluarga kita tuan-puan daripada perkara haram, iaitu asas sahaja, bukan banyak pun. Sebab majoriti dunia hari ni orang tak sempat belajar tuan-puan, tak sempat belajar agama sebab banyak masa mereka habiskan kepada dunia, sehingga mencari agama ni tak sempat. Jadi kena bantu tempatlah, carilah, usahalah, inisiatiflah macam mana pun fokus yang wajib. Sebab kadang-kadang dia orang tak tahu yang mana wajib. Sebab tu kita yang tahu ni tuan-puan, yang ada kesedaran, kena bantu mereka. Sebab kadang-kadang tuan-puan, yang kita pengalaman kita bergaul-gaul dengan orang-orang awam ni, dia tak tahu yang mana agama itu wajib, nak belajar yang mana dulu. Sebab tu dia celapak ataupun dia ikut dam. Dia masuk kelas tafsir, dia masuk kelas hadis, dia belajar kelas bahasa Arab. Bagi dia nak belajar agama, nak kenal belajar bahasa Arab. Kita sangat sedih tengok tuan-puan, kelas bahasa Arab dia boleh komik, tapi kelas fiqh dia tak boleh komik. Kelas bahasa Arab dia boleh komik, tetapi kelas tauhid dia tak boleh komik. Di mana silap tuan-puan? Silap dia ialah pada syllabus dia tak tahu. Kurikulum dia abaikan. Dia tak tahu kurikulum dalam Islam, ada kurikulum yang dia mesti follow. Ada syllabus dia mesti follow. Dia tak boleh terus mengaji bahasa Arab. Nak faham Islam, dia kata kena belajar bahasa Arab. Sebab Quran dalam bahasa Arab, hadis dalam bahasa Arab. Umur 60 tahun belajar bahasa Arab. Bagus tak? Bagus. Tetapi yang tak bagusnya, dia meninggalkan ilmu asas, dia tak belajar tauhid, dia tak belajar fiqh ibadat, dia tak belajar fiqh muamalat, dia tak belajar tasawuf. Ini yang bahaya menanti dia. Kenapa? Kerana solatnya ada problem, akidah dia ada problem, hati dia ada problem, walaupun bahasa Arab dia pandai. Kenapa? Umur 60 tahun ada kursus bahasa Arab. Bagus, kita sokong, kita support, teruskan. Tetapi jangan skip dan jangan tinggalkan ilmu wajib. Ini tugas tuan-puan untuk bantu kawan-kawan kita sebar-sebarkan supaya mereka selamat daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu tak lepas ilmu fardu ain. Baik, yang ketiga tuan-puan, adil. Sunnah adil, orang yang kepercayaan untuk kita minta dia azan. Adil apa? Jikalau pada riwayah sekalipun, adil ni dalam munakahat juga kita belajar, dalam muamalat juga kita belajar. Adil ni tuan-puan, dalam jenayah dia ada adil riwayah. Dia ada adil birriwayah. Dia ada adil ni birriwayah dan adil bisyahadah. Adil dengan riwayah ni adil macam mana tuan-puan? Adil sekadar standard adil dia ni melalui riwayah, melalui riwayat orang lain, melalui orang lain yang beritahu dia adil. Pakak-pakak beritahu ni memang bagus budak ni, memang adil budak ni, memang rajin ni. Ni kaki mengaji ni. Ni orang puji dia, orang cerita bahawa dia ini bagus, dia ni bagus. Itu dia panggil adil birriwayah. Ada satu lagi, adil bisyahadah. Adil bisyahadah ni adil yang standard dia tinggi. Nak claim dia ni adil, mesti ada saksi seorang adil lagi yang claim dia kata aku mengaku menjadi saksi bahawa si fulan bin si fulan seorang yang adil. Maka level dia itu dia panggil adil bisyahadah. Maka adil bisyahadah inilah yang diperlukan di dalam bab jenayah untuk menjadi saksi orang yang nak menjatuhkan hukum di dalam bab hudud. Mesti saksi itu adil, dan adil itu pula adil bisyahadah, tidak memadai adil riwayat. Nak jadi saksi, nak hukumkan orang ini berzina, ada saksi tak siapa melihat dia berzina? Ada. Mana saksi dia? Si fulan bin si fulan. Tengok status dia, adil ke tidak? Ya, dia adil. Tengok adil riwayah atau syahadah. Adil syahadah, iaitu ada seorang yang mengaku bahawa dia sanggup menjadi saksi si fulan ini orang yang adil, barulah boleh diterima oleh qadi untuk menjadi saksi. 4 orang saksi yang melihat berlakunya perbuatan zina. Kerana jenayah perlukan kepada saksi yang adil bisyahadah, bukan senang untuk menjatuhkan hukum di dalam proses jenayah Islam. Tu. Jadi adil ni di dalam nak minta dia azam, tak perlu adil bisyahadah, adil birriwayah. Lagi adil ia orang nak azam tu jikalau ghayah, jikalau pada riwayah sekalipun,
Jikalau pada adil bir riwayah. Riwayat ni maksud adil berdasarkan perkhabaran ataupun ramai orang pakak cerita, pakak duk sembang dia ni memang bagus, dia ni memang baik. Itu dipanggil adil bir riwayah. Adil ya, riwayah. Orang Kelantan guna bahasa ni, riwayat, royak. Ni nak royak ni. Nama nak royak ni nak riwayat, nak cerita. Dan berdiri ia bagi kedua. Di berapa ni tuan-tuan? Yang keempat yang keempat. Kita masa dah cukup. Baik, kita last sekali. Ni last. Yang keempat. Yang kelima kita sambung minggu depan. Tuan-tuan tolong ingatkan saya minggu depan. Sambungan perkara sunat yang kelima. Baik, perkara sunat pertama tadi apa dia? Suci, suara elok, suara merdu dan narin. Yang kedua, suci daripada hadas tiada besar dan najis. Yang ketiga, adil. Yang keempat, yang keempat apa dia? Dan berdiri. Dan sunat berdiri ia orang nak azam itu. Bagi keduanya, bagi azan dan iqamah. Sunat dia berdiri. Bagi azan dan iqamah. Kalau azan duduk sah. Azan duduk pun sah. Azan sambil bersela pun sah. Azan duduk atas kursi pun sah. Tapi sunat dia berdiri ketika mana azam. Dan sunat pula berdiri itu pula di tempat yang tinggi. Sebab tu bila dulu kan dia azam atas sutuh ni, atas apa nama ni, dia naik tempat tinggi. Sunat tempat tinggi. Supaya apa? Rahsia sunat tempat tinggi supaya suara kita dia boleh melantun lebih jauh. Kalau itu suara yang ori, tapi kita hari ni dia pakai suara apa? Suara bantuan mikrofon. Tak kisahlah mikrofon duduk tinggi kau duduk rendah, cuma kena letak mikrofon tu je lah tempat tinggi. Kalau letak tempat rendah, suara dia tak boleh melantung. Baik, berdiri. Dan yang kelima, dan menghadap kiblat. Dan menghadap kiblat. Yang kelima, sunat hadap kiblat. Tak kisahlah kita azan apa pun, sunat hadap kiblat. Azan nak keluar pun nanti kita bincangkan tajuk lain kali, akan datang minggu depan ni. Beberapa dia panggil sunat melakukan azan beberapa situasi. Kita azan, contoh azan nak keluar rumah. Azan nak musafir pun sunat. Sebelum kita keluar rumah dah nak musafir dah. Get ready semua dah, pakai baju semua dah. Main sunat nak musafir. Lepas main sunat musafir, kita hadap kiblat, azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan ni bukan nak melawan masuk waktu. Diri kita saja yang dengar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Sampai habis. Jadi sunat hadap kiblat. Kalau hadap ke arah lain pun boleh, tapi tak sunat, tak dapat pahala sunat. Makruh. Setengah ulama kata makruh hadap ke arah lain. Yang keberapa dah? Yang kelima. Yang keenam. Last sekali hari ni. Dan di atas tempat yang tinggi, kita dah sebut tadi, dia pun dia ada sebut jadi nombor kalah, nombor 6. Dan di atas tempat yang tinggi, dan disunatkan azan berada pada tempat yang tinggi. Ini nombor 6. Dan nombor 7 insyaAllah tuan-puan kita akan sambung minggu depan, iaitu dan sunat berpaling mukanya kepada pihak kanan. InsyaAllah tolong ingatkan saya kalau saya terlupa di mana sambungan, iaitu dan sunat berpaling mukanya kepada pihak kanan. Ini Bilal. Tak kisahlah Bilal ke yang nak azan biasa tak jadi Bilal ke, kita kena tahu sunat ni untuk dapat pahala sunat. Walaupun kita azan di rumah, walaupun kita azan di rumah. Jadi kita kena tahu perkara-perkara sunat. Jadi isu paling ke kanan bila, sunat paling ke kiri bila, dan tangan kita ini masukkan ke jari bila. Ada setengah orang dia main bedal je. Azan masuk ke jari, je sunat. Lepas tu pula waktu iqamah pun dia buat juga. Iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tak sunat. Kita buat juga tu tak sunat hukum dia. Cuma orang tengok tu nampak tak betul lah. Benda tak sunat pun duk buat. Memanglah tak haram. Tapi nampak sangat lah. Nampak sangat lah kita ni. Panggil apa? Mai hantan. Wal bedal. Wal sembrono sahaja dalam syariat. Bertepat tak sunat pun dia buat juga. Ada orang, kita akan belajar minggu depan. Ada orang, jadi kita nak tahu teknik. Yang sunat masukkan jari ke dalam telinga, lubang telinga. Ada setengah orang, kita akan bincang minggu depan, ada ke sunat. Setengah orang dia tutup je. Kita tengok yang macam mana tuan-tuan.
betul ke tidak dua teknik ini, insya-Allah kita akan tengok bulan depan, minggu depan. Ada orang dia tutup terus. Dia tutup. Jadi tutup telinga boleh ataupun dia tutup lubang tu. Tuan-puan tengok banyak tengok tutup kan. Itu sunat, tak buat pun tak apa. Cuma rugilah. InsyaAllah minggu depan tolong ingatkan saya nombor 7 iaitu perkara sunat ketika mana melucapkan lafaz azan. Wallahu a'lam. Terima kasih tuan-puan kepada tuan-puan yang meraihkan majlis pengajian kita, yang mentakzinkan majlis pengajian ilmu ini. Mudah-mudahan orang yang mentakzinkan majlis ilmu, orang yang belajar majlis ilmu, mudah-mudahan dia akan diberikan keberkatan diri dia dan keberkatan generasi dia. Ini hebat tuan-puan, ilmu sangat hebat, sehingga Allah memberikan keberkatan bukan kepada diri dia, tapi keberkatan kepada generasi dia. Saya selalu sebut, orang yang mentakzinkan ilmu, membesarkan ilmu, appreciate kepada ilmu ini, bukan saya diri dia Allah berkat, tetapi anak generasi dia, anak-anak cucu dia juga Allah berkat. Tanda berkat, Allah akan lahirkan anak-anak cucu dia, generasi dia di kalangan orang soleh. Maka orang soleh inilah aset yang sangat bernilai di hari akhirat kelak, kalaulah doa mereka, kenapa doa mereka sangat hampir dengan Allah. Jadi doa cucu-cucu kita, doa generasi kita ini akan sampai kepada kita kerana kita usul. Sebab itulah pastikan tuan-puan, kita niat yang betul. Kenapa kita berada dalam majlis ilmu? Supaya niat itu memastikan kualiti ilmu yang kita dapat, ilmu yang manfaat, dan juga kita akan dapat rahsia yang Allah berikan kepada kita. Wallahu alam. Terima kasih kepada pihak penganjur anak muda kita, dan terima kasih kepada tuan-puan seluruh daripada manapun tak kisah daripada mana jua yang sama-sama berada dalam majlis kita, sama-sama support majlis kita. Majlis ulang kaji saja, bukan mengajar pun, kita pun tak nak pandai sangat tuan-puan. Just ulang kaji, just recall balik dan refresh balik. Mudah-mudahan ada manfaat yang Allah berikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'ul 'amilin waj'alna minal ulama'ul 'amilin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikal mutatahhirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah kita jumpa lagi besok pagi seperti biasa.